Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Assalamualaikum. Ya, anak-anak pelajar, sihat hari ini? Kita sambung lagi pelajaran kita masih dalam bab bumi, bab 9, dan hari ini adalah tajuk yang terakhir dalam bab 9 iaitu 9.6. Sumber bumi dan geologi gunaan. Okey, kita tengok standard pembelajaran kita. Pertama, menerangkan maklumat tentang air permukaan dan risikonya. Kedua, menerangkan air bawah tanah dari segi kepentingan dan risikonya. Ketiga, berkomunikasi mengenai mineral ekonomi. Keempat, menerangkan pembentukan petroleum dan arang batu. Kelima, berkomunikasi mengenai hidroterma. Keenam, menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan di bumi. Okey, kita nak tengok air permukaan, air bawah tanah, mineral ekonomi, pembentukan petroleum dan gas asli, hidroterma, dan kesan buruk aktiviti manusia yang tidak terancang. Okey, kita nak tengok air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan dijumpai di atas permukaan bumi. Air permukaan berada di permukaan bumi. Contohnya, air laut, air kolam, air sungai, air tasik, air-air dekat muka bumi kita ni. Okey, air permukaan ni dia boleh tercemar. Sebab apa? Sebab bahan buangan. Siapa yang buang? Manusia lah kan. Haiwan dengan tumbuhan mana nak buang? Okey. Daripada kawasan perindustrian, kawasan kilang ya. Kawasan perumahan. Dia ada keluarkan baja berlebihan. Dia guna baja, sembur racun perosak. Okey, dari kawasan pertanian juga. Dia juga mencemarkan air sungai. Baja yang berlebihan dan juga racun perosak tu bila hujan, dia akan larut masuk ke dalam sungai. Maka mencemarkan air permukaan. Okey, air bawah tanah pula. Air bawah tanah ialah air yang berada di antara ruang kosong antara butiran pasir sehingga aras batuan tidak telap air. Bawah sekali tu dia ada batuan lah bawah sekali tu. Mana air bertakung kat situ. Tak telap dah. Jadi air bawah tanah ni juga dikenal sebagai aquifer. Okey, air bawah tanah juga boleh menjadi cemar, boleh tercemar. Boleh tercemar juga akibat daripada larut resap, baja kimia dan racun serangga dalam bidang pertanian. Okay, sisa bahan kimia atau industri dan domestik. Domestik tu perumahan yang digunakan di rumah tu. Di tapak pelupusan sampah membawa risiko pencemaran air bawah tanah. Kita nak tengok mineral ekonomi pula. Mineral ekonomi di bumi terdiri daripada mineral logam, mineral bukan logam dan mineral nadir. Contoh mineral logam seperti biji besi, biji timah, emas, apa-apa logam lah. Dan mineral bukan logam pula yang bukan logam. Contohnya arang batu dan petroleum. Arang batu dia sejenis karbon macam kat hujung pensel tu, dia bukan logam. Okey, mineral nadir pula dia mengandungi satu atau lebih daripada 17 unsur nadir bumi. Awak dah belajar masa tajuk apa tu? Okay, kita tengok Okey, walaupun hampir seluruh mineral nadir boleh didapati dengan banyak, namun mineral ini sukar dipisahkan kerana wujud bersama dengan logam-logam nadir lain. Disebabkan sifat-sifatnya yang unik, mineral nadir digunakan dalam teknologi moden seperti komputer, DVD, alatan komunikasi, televisyen dan lain-lain. Dia amat penting dalam perkembangan ekonomi negara dan dunia. Okey, ini ialah jadual berkala yang awak sudah belajar kan pada bab yang lepas. Bab yang lepas tu. Okey, kita tengok dalam kumpulan 18 iaitu gas nadir. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Dan satu lagi tu nama apa tu, pelik sikit kan. Itulah gas nadir yang membentuk mineral nadir. Okey, sekarang kita nak tengok pembentukan petroleum dan gas asli. Okey, berjuta-juta tahun dahulu tumbuhan mati secara semula jadi. Ya, berjuta-juta tahun dahulu
tomat tu dia hidup, lepas tu dia matilah, mati sendiri. Kan, semula jadi. Okey, selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertimbus di bawah lapisan enapan atau lumpur. Sisa tumbuhan yang mati tadi dia tertimbus, dia pergi turun bawah kan, masuk dalam lapisan enapan atau lumpur. Dia terenap ke dalam bumi. Okey, di bawah tekanan dan haba yang tinggi, fosil tumbuhan bertukar dengan perlahan-lahan kepada arang batu. Okey, dengan izin Allah, dengan tekanan, disebabkan oleh tekanan haba, tekanan bumi tu menyebabkan dia dah turun bawah. Lepas tu haba dalam bumi tu panas tau. Dia panas, haba yang tinggi panas, fosil tumbuhan tadi dia bertukar secara perlahan-lahan menjadi arang batu. Sudah jadi keras. Pokok-pokok tadi memang keras dah, tapi dia jadi arang batu lagi keras. Jadi batu tu kan, batu yang hitam, arang batu. Boleh anak-anak belajar? Okey, kita tengok yang ni pula. Yang tadi ni pembentukan arang batu. Kita nak tengok pembentukan petroleum dan gas asli pula. Okey, arang batu tadi, siapa yang mati? Apa yang mati? Tumbuhan darat. Okey, yang ini pula petroleum dan gas asli. Okey, sisa-sisa hidupan daratan yang mati tertimbus di bawah tanah dan sisa hidupan laut yang mati tenggelam ke dasar laut. Satu dekat darat, satu dekat laut. Dua-dua itu dia akan tertimbus selepas berjuta-juta tahun. Sisa-sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam bumi di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Hidupan darat dan hidupan laut tadi. Kemudian melalui tindakan bakteria macam biasalah, kita tahu dia adalah ejen pereput. Dia akan mereputkan organisma yang mati itu. Dia akan mereputkan. Pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen, sebab bawah tanah tu kurang oksigen. Jadi pereputan dia separa je, tak adalah reput sampai habis, sebab nak reput tu perlukan oksigen. Kat bawah tu kurang oksigen. Okey, jadi pereputan separa berlaku. Penguraian seterusnya oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan yang tinggi. Proses penguraian diteruskan lagi oleh bakteria. Lepas tu ada suhu dan tekanan yang tinggi dekat bawah bumi tu, dalam bumi tu, akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Yang kita nampak putih tu ialah gas asli, yang hitam tu ialah petroleum. Boleh ya anak-anak pelajar? Okey, pernahkah anda melawat atau mandi-mandi di kolam air panas? Ya, kolam air panas itu. Okey, kita tengok dulu tajuknya ialah proses hidroterma. Hidro ialah air, terma pula ialah panas. Itulah air panas. Air kolam itu dipanaskan oleh haba daripada bumi. Dalam bumi itu panas. Itulah haba daripada dalam bumi itu, dia akan memanaskan air. Maka dapatlah air kolam air panas. Okey, secara semula jadi ya. Semula jadi sebenarnya ciptaan Allah. Manusia tak boleh buat. Itu dikata semula jadi sendiri, tapi sebenarnya Allah yang jadikan, Allah yang takbir itu semua. Okey, hal ini dikenali sebagai proses hidroterma. Proses apa hidroterma? Proses air kolam dipanaskan oleh haba daripada bumi secara semula jadi. Okey, apakah kelebihan hidroterma? Dari segi prospek ekonomi, dia boleh buat jadi tempat kolam air panas di mana pelancong datang. Bila pelancong datang, dapatlah duit kan. Sebab nak masuk tu kena bayar kan. Dapat duit, tambah ekonomi negara. Dan yang terakhir, kita nak tengok kesan buruk akibat aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik. Okey, manusia aktivitinya seperti penyahutanan, pertanian, perindustrian, pembakaran terbuka. Aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik ini boleh menyebabkan hakisan tanah, banjir kilat, kepupusan flora dan fauna, pencemaran air, udara, terma dan bunyi, dan juga pemanasan global. Kita tengok contohnya. Penyahutanan. Pokok-pokok ditebang. Tujuan dia pembalakan, dan hutan dibersihkan bagi tujuan pembangunan dan juga pertanian. Okey, kesan daripada penyahutanan mengurangkan kandungan oksigen di udara.
kemudian memusnahkan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan serta menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Haiwan tak ada lagi tempat tinggal, maka dia akan pupus. Okey, penggunaan bahan api fosil, pembakaran bahan api fosil dalam kenderaan dan juga kilang menyebabkan pencemaran udara dan juga bila hujan, udara tu asap tu kena hujan, jadilah hujan asid. Pencemaran udara dan hujan asid akan memusnahkan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan. Masuk dalam air, habis haiwan akuatik akan mati. Okey, perindustrian ni pembuangan industri kilang-kilang ni dia akan buang bahan buangan kilang ini. Okey, pembuangan bahan kimia yang tidak dirawat menyebabkan pencemaran air dan udara yang boleh memusnahkan habitat serta membunuh tumbuhan dan haiwan. Kalau nak rawat dia kos kan. Kalau yang rawat tu yang baguslah, yang tak rawat tu itu yang tidak bertanggungjawab sikap tidak bertanggungjawab. Manusia melakukan sikap macam tu, maka manusia juga akan mendapat akibatnya.